Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustazah Hayati binti Ismail. Okey, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi topik yang seterusnya. Saya sekarang ini berada di Rumah Ngaji Johor. Dan insya-Allah kita akan sambung semula topik yang sebelum ini, yang mana saya telah terangkan, iaitu apakah kontens ataupun apakah yang kandungan-kandungan di dalam buku ini, supaya agar boleh faham bagaimana untuk menyebut sebutan-sebutan huruf itu bermula daripada asas, bermula daripada makhraj, hukum tajwid, dan seterusnya bagaimana untuk kita memperbetulkan lahjah, ataupun lahjah itu bagaimana untuk kita memperbetulkan sebutan tebal dan nipis. Jadi sebelum saya meneruskan, jangan lupa kita terus subscribe dan jangan lupa like, subscribe dan komen agar video ini akan terus kita sebar-sebarkan untuk untuk kita, supaya kita kongsikan kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Dan juga kita bila banyak view, saya boleh meminta untuk admin untuk mengeluarkan video yang seterusnya lagi, dengan lebih cepat lagi lah, insya-Allah. Okey, jadi untuk yang seterusnya ialah saya akan sambung topik yang seterusnya, iaitu macam mana untuk kita menyebut setiap huruf ini, untuk kita menyebut setiap huruf, untuk kita membetulkan makhraj kita. Okey, apa yang dikatakan dengan makhraj? Okey, makhraj ini ialah tempat keluar huruf. Okey, tempat keluar huruf. Iaitu tempat keluar huruf, contohnya macam bagaimana kita nak sebut huruf ba. Apakah makhraj huruf ba? Jadi kita kena perlu tahu huruf ta, apakah makhraj huruf ta? Sebelum kita nak sebut, kita kena tahu dulu bagaimana kedudukan kita punya lidah, sebab huruf ta itu adalah huruf lidah. Jadi bagaimana untuk kita menyebut huruf, contoh huruf dot. Huruf dot kita tak boleh sebut, kalau kita tak tahu makhraj kita sebut dat. Tetapi kalau kita tahu makhraj huruf dot itu adalah tepi lidah tolak ke geraham, barulah kita boleh menyebut dengan betul. Dan apakah sifat hurufnya, iaitu sifat istilah. Jadi kita sebut dot, tak boleh sebut dot dengan keadaan yang mulut kita dalam keadaan masam atau dalam keadaan yang senyum. Jadi jadi saya akan terus sambung untuk permulaan topik yang pertama. Saya akan menggunakan buku ini sebagai asas untuk kita betulkan bacaan Al-Quran kita untuk sebutan-sebutan huruf yang seterusnya. Iaitu yang pertama, saya akan ajar sebelum kita nak sebut huruf-huruf ini. Sebelum saya terus pergi lebih jauh untuk sebelum nak belajar macam mana nak sebut huruf ini dengan betul, sebelum tu saya nak terangkan dulu apakah makhraj huruf ini. Maksudnya setiap huruf itu dia ada makhraj masing-masing, tempat keluar huruf. Contohnya macam kata air terjun, dia turun ke bawah, pangkalnya ialah kat mana, macam itulah. Maksudnya kat mana makhraj huruf itu dikeluarkan setiap huruf. Okey, jadi huruf hijaiyah ni ada berapa? 29 huruf. Ingat tu, huruf hijaiyah ada 29 huruf. Dan sebahagian yang lain menetapkan juga huruf hijaiyah ni ada 28 aja. Kerana dia tidak mengira huruf alif sebagai salah satu huruf konsonan, tetapi alif dikira sebagai huruf mad atau vokal. Contohnya huruf alif dia tidak menerima baris. Tapi tengok dalam Quran memang tak ada huruf alif yang ada bertanda baris, kecuali dia ada tanda mati kan. Contohnya huruf, sebab tu dia termasuk dalam konsonan, huruf-huruf vokal ataupun huruf mad. Contoh jadi sebab tu huruf alif itu kebanyakan antara ulama dia tidak mengkategorikan huruf alif itu sebagai huruf yang termasuk huruf hijaiyah. Jadi kita ingat macam ni, 28 huruf hijaiyah. Dan juga kita akan belajar juga tempat-tempat keluar huruf. Maksudnya tempat keluar huruf itu sama ada sebutan itu disebut dengan bagaimana nak sebut sebutan itu, sama ada
sebutan ni, tempat keluar hurufnya lah dari mana, dari mana, sebab kita akan belajar macam mana sifat. Contohnya huruf nun keluarnya ialah daripada huruf gunnah pangkal hidung, huruf mim daripada pangkal hidung. Jadi itu. Dan juga suatu yang perlu kita perlu kita pelajari ialah contohnya huruf ba yang kita sebut, contohnya huruf ba tulisannya, maka hurufnya ialah huruf ba, makhraj huruf ba, tetapi bagaimana kita nak menyebut huruf ba itu dengan betul? Macam contoh huruf ba, kadang-kadang ada orang sebut huruf ba, ada yang sebut ba. Kalau kita tak tahu bagaimana makhraj itu, maka kita tidak boleh menyebutnya huruf-huruf itu dengan tepat. Jadi itulah yang pentingnya, kenapa kita perlu suara yang betul bila kita menyebut setiap huruf ini. Dan juga apa yang diutamakan dalam makhraj huruf ini ialah maksudnya selain daripada kita nak mengenal pasti dari mana huruf tersebut, maka dia juga melibatkan soal-soal macam bagaimana setiap sebutan itu yang betulnya ialah sebutan yang tepat, sebutan yang sempurna, seperti mana sebutan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendapat wahyu daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi kepada Nabi, dan Nabi memberi ilmu Al-Quran itu kepada para sahabat. Dan sebab tu Nabi menyuruh para sahabat memperbetulkan bacaan Al-Quran, perelokkanlah suara kamu dalam bahasa Arab. Sebab tu Nabi kata, walaupun Nabi berbangsa Arab, waktu para sahabat berbangsa Arab, tetapi Nabi kata perelokkanlah bacaan kamu dalam bahasa Arab. Jadi itu yang paling penting, ialah bila ketika mana kita nak menyebut setiap huruf itu. Jadi sebelum saya nak masuk kepada topik pada hari ini, iaitu buku hijau ini, saya nak terangkan dulu huruf-huruf muqaddar, dan nanti saya akan terangkan apakah huruf makhraj muhaqqaq dan juga muqaddar. Muhaqqaq dan juga muqaddar. Apa yang dinamakan huruf muqaddar, apa dia huruf muhaqqaq. Jadi sebelum itu saya akan sambung, saya akan iaitu bab yang pertama, iaitu makhraj. Okey. Bila kita nak menceritakan tentang makhraj, ini ialah makhraj yang kita tengok dekat whiteboard ni, okey, iaitu makhraj tempat keluar huruf ni ada berapa? Ada 5 makhraj tempat keluar huruf. Yang pertama ialah yang dinamakan al-haq ataupun kerongkong, al-haq ataupun kerongkong ataupun halqum. Okey, jadi huruf halqum ni dia ada berapa? Dia ada 5 huruf. Ada 6 huruf, sorry. Iaitu ini adalah bawah kerongkong, ini adalah tengah kerongkong, dan ini adalah atas kerongkong. Bottom of our throat, center of our throat, and upper of throat. Jadi ini adalah makhraj yang sama di bawah kerongkong. 2 huruf ha dan ain ini adalah 2 huruf yang sama, dan huruf kha dan ghin ini 2 huruf atas kerongkong yang sama. Adik-beradiknya, makhraj yang sama tetapi hurufnya tak sama, iaitu terletaknya huruf hamzah di bawah kerongkong, iaitu disebut dengan hamzah. Ha disebut dengan ha. Nak tahu kedudukan makhraj, kita kena letak hamzah di depan. Jadi kita tahu macam mana nak menyebut huruf itu. Huruf ha ialah tengah kerongkong. Ha, ain, ha, ain. Okey. Nak tahu kedudukan makhraj huruf ha tengah kerongkong, kita letak hamzah kat depan. Hamzah ha, ha mati di atas bukan alif, hamzah. Hamzah ha mati di atas Jadi sebutannya ialah dan ini adalah sebutan yang nipis, istifal. Ini juga adalah istifal. Ini juga adalah istifal. Okey, kita sebut ha, baris atas ha. Jadi dia adalah huruf nipis, huruf istifal. Dan huruf ain juga adalah huruf tengah kerongkong.
Jadi disebut dengan ain a. Bukan a. Jadi ini adalah tengah kerongkong. Jadi huruf ha dan huruf ain. Sementara huruf di atas kerongkong ialah dua huruf ni, iaitu huruf kha. Ini adalah huruf isti'ala. Disebut dengan tebal. Jadi kedudukan mulut tak boleh kha, tak boleh ra, tak boleh kha, tetapi disebut dengan kha. Kha, ghin. Okey, kha dan ghin. Letak hamzah dekat depan untuk menentukan makhraj huruf, jadi sebutan huruf macam tak boleh sebut macam mana kita nak nak formula, macam mana kita nak sebut huruf kha ini dengan betul. Letak jari kat sini, letak macam ni, kemudian kita letak macam ni dalam keadaan masam. Tak boleh macam ni, tak boleh moncong. Sebab tu sangat penting kenapa kita tolak ni, supaya jangan mulut moncong. Yang tetapi okey, sebutan kha, bukan kha. Jadi kita control in order to pronounce this huruf kha, this letter, so that kita sebut dalam keadaan tidak moncong tetapi mulut masam. Letakkan jari kita di bibir, kemudian kita sebut kha. Kalau salah kha, senyum tak boleh. Okey. Dan seterusnya huruf ghin. Okey, huruf ghin ni juga adalah huruf isti'la. Bila huruf isti'la, kita kena sebut dalam keadaan masam. Sebut huruf ghin dalam keadaan kita masam dan letak jari, jangan moncong, letak kontrol. Sebab bila kita letak jari ni untuk supaya kita tidak memoncongkan mulut dalam keadaan bukan ghairil. Nampak? Ghairil. Jadi kontrol, kunci, lock supaya mulut kita masam, kemudian letak kat sini gha. Okey, macam mana nak tentukan keduduk huruf ghin yang betul? Ialah letak hamzah kat depan, dia jadi dalam keadaan bukan sebab tu bila kita baca ghairil, salah. Bukan ghairil, ghairil. Okey. Akhlada. Akhlada. Bukan bukan akhlada. Okey. Huruf kaf ini juga adalah huruf yang ista'ala, iaitu huruf yang tebal. Ustazah akan bulatkan ini, semua huruf ini ialah huruf ista'ala. Apa makna ista'ala? Istilah ialah terangkat lidah. Terangkat lidah. Maksudnya bila kita sebut, sebab tu dalam keadaan masam, tapi tidak moncong. Jadi bila kita sebut huruf qaf, macam mana? Qaf. Bukan kaf gitu. Qaf. Jadi macam mana nak tahu? Letak jari, kemudian kontrol qa. Dia bukan ko, bukan ka. Jadi macam mana? Kontrol, kunci mulut dalam keadaan masam, lock, qa. Waqa. Waqala allazi waqa. Bukan waka. Okey. Okey. Nak tahu kedudukan huruf qaf bagaimana? Letak hamzah kat depan, mati. Hamzah qaf mati, dia aqa. Okey. Okey. Huruf kaf. Okey. Kedudukan huruf qaf ini ialah ini adalah termasuk dalam makhraj al-lisan ataupun lidah. Okay. Al-lisan ataupun lidah. Jadi macam mana kedudukan, apa yang dikatakan, dekat mana makhraj huruf qaf ini? Iaitu pangkal lidah tolak ke anak tekak. Sebab tu bila kita sebut qa, makhraj kita punya anak tekak tu akan bergetar. Qa. Dia tak boleh ka. Macam tu. Okey. Jadi apa makhraj huruf qaf? Ialah hujung lidah. Ini adalah yang ustazah lukiskan, ini ialah gambar makhraj. Maksudnya kedudukan setiap huruf. Okay, jadi pangkal lidah tolak ke anak tekak huruf qaf. Okey.
Dan seterusnya huruf al-lisan, iaitu huruf lidah yang seterusnya ialah makhraj huruf kaf. Okay. Huruf kaf ini ustazah tak bulatkan merah kerana apa? Sebab dia huruf nipis. Jadi bila huruf nipis dalam keadaan senyum. Jadi bila dalam keadaan senyum kita sebut huruf kaf macam ni. Kaf. Kaf. Bukan qaf macam tu. Okey? Jadi dalam keadaan kaf, huruf yang senyum. Okey, macam mana nak tahu makhraj huruf kaf? Ialah letak ni hamzah kat depan. Dia jadi apa? Ak sambil senyum. Tamu ok. Okey, apakah makhraj huruf kaf? Makhraj huruf kaf ialah hujung lidah tolak dekat langit-langit. Okey? Hujung lidah tolak kat langit-langit. Jadi apa? Ak kena macam tu. Dia tak boleh ok. Sebab tu bila kita nak membetulkan, ada yang baca macam ni. Innallazina kafaru, tak mau. Innallazina kafaru naka. Bukan naqa. Naka. Innallazina kafaru sawa'un alaihim. Okey, jadi itu huruf kaf. Macam mana kedudukan huruf kaf. Okey, kita pergi lagi seterusnya. Jadi daripada huruf yang ustazah dah terangkan tadi, ada berapa huruf isti'ala, huruf tebal? 3 dah. Okey? Dan huruf kaf ini ialah huruf nipis. Kemudian kita pergi lagi naik atas sini. Ini huruf apa? Huruf ra. Huruf ra. Okey, huruf ra kat sini. Okey, huruf ra kat sini Jadi huruf ra ialah makhraj hurufnya ialah hujung lidah ditolak ke gusi hadapan belakang. Hujung lidah ni tolak dekat sini. Lipatkan dia jadi huruf ra. Jadi huruf di belakang hujung lidah tolak dekat gusi hadapan. Gusi hadapan tepi paling belakang sekali. Sebab tu huruf ra ni dia paling jauh sekali kedudukan dia. Jadi bila kita sebut huruf ra, dia ada lipat sikit sebab dia ada takril. Sifat huruf ra itu nanti kita akan belajar pada sifat-sifat, iaitu sifat-sifat tunggal dan juga sifat-sifat berlawanan. Jadi bila kita sebut huruf ra, bila dia berbaris atas, dia dalam keadaan yang masam, iaitu mesti ra. Cuba ra. Ra. Tak boleh gini. Ra. Tak boleh. Mesti dalam keadaan masam. Ra. 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 Okey. Bagaimana kita nak tahu kedudukan huruf ra? Kalau kita sebut huruf ra, kita tak berapa rasa sangat kedudukan lidah kita itu berada di gusi hadapan. Tetapi jika sekiranya kita lipat sedikit, kita akan keluarlah makhraj huruf ra dengan lebih jelas lagi, iaitu ar. Tak boleh macam ni, ar. Tak boleh. Ar. Jadi bila dia berbaris atas dia jadi tebal ra. Tetapi bila dia baris bawah dia jadi nipis seri. Itu adalah hukum tajwid. Nanti insya-Allah kita akan pergi lagi dengan lebih jauh. Sebab tu bila kita baca, contohnya bila kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sebut Bismillahirrahmanirrahim macam tu. Tak boleh. Kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Ada sikit takril. Okey, nun tengah-tengah. Hujung lidah tolak dekat hujung lidah tolak dekat gusi hadapan juga. Di tengah-tengah. Cuba sebut na. Tak boleh no. Na. Sebab dia huruf nipis, senyum. Na. Okey. Macam mana nak tahu kedudukan huruf nun? Letak hamzah. An. Dia jadi macam tu. Dia tak boleh on. Jadi lidah kita akan tolak ke atas. Okey. Dan huruf lam. Okey, lam ni hujung lidah ditolak ke sisi kiri atau kanan gusi hadapan. Jadi sebab tu kita tak boleh sebutnya al. Lengkungkan sikit kerana huruf lam ni dia ada inhiraf ataupun dia melencong. Sebab tu bila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, dia tak boleh al sambil senyum, alhamdulillahi rabbil alamin, macam tu. Okey, jadi huruf lam.
Melencong sikit. Kemudian kita pergi lagi ke sini. Ini adalah makhraj seterusnya, iaitu masih lagi dalam makhraj huruf lisan ataupun lidah, iaitu 3 huruf ini adalah adik-beradiknya. Tetapi dalam adik-beradik ni ada 2 huruf nipis, 1 huruf tebal. Sorry, yang ini atas ni yang ni. Kita pergi yang atas dulu. Jadi dalam 3 adik-beradik dal ta ta ialah 2 huruf nipis dan 1 huruf tebal. Apa dia huruf nipis? Huruf dal dan huruf ta. Okey. Jadi bagaimana kita nak menyebut huruf dal? Jadi kita sebut huruf dal dengan keadaan yang senyum kerana dia huruf istifal ataupun huruf nipis. Da, da da da, da da da. Macam tu. Kita tak boleh sebut macam da 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 macam tu. Salah Da da da. Okey. Macam mana nak ketahui kedudukan makhraj huruf dal, letak hamzah kat depan? Senyum, tak boleh odok. Okey? Okey, huruf ta. Okey, yang ini ramai yang tertukar dengan huruf ta. Contohnya ta dengan ro, sepatutnya taro, tapi toro macam tu kan. Jadi kita tak boleh sebut, kita kena sebut satu-satu huruf ta ini dengan mengetahui bahawa ta adalah huruf nipis. Ramai yang baca toro sedangkan dia huruf ta dan ro. Contoh lagi dalam surah Fatihah, ramai yang baca mustaqim sedangkan dia mustaqim, bukan mustaqim. Sebab dia adalah huruf nipis. Macam mana nak ketahui huruf ta? Letak hamzah kat depan, dia jadi at. Dia ada hujungnya, ada hamz. Dan huruf ta ini dalam keadaan dia masam kerana huruf ta adalah huruf itba dan huruf istifal. Jadi huruf ta kita tak boleh sebut dengan ta, tetapi ta letak jari ta, kemudian mulut kembung ta. Nak tahu kedudukan makhraj huruf ta, letak hamzah kat depan. Alta. Tak boleh alta. Salah. Alta. Macam tu Okey, seterusnya ialah, jadi makhraj huruf ta dal ta makhrajnya sama. Hujung lidah tolak dekat pangkal gigi kacip atas. Jangan tersalah ke bawah. Bawah ni huruf lain, atas. Huruf dal ta dan ta. Hujung lidah tolak dekat pangkal gigi kacip atas. Ini adalah gigi kacip atas. Ini adalah gigi kacip bawah. Yang Ustazah lukiskan kat sini. Okey. Seterusnya ialah makhraj seterusnya ialah ni adalah adik-beradik ni. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Sentuh gigi, ujung gigi atas. Keluarkan lidah. Kemudian kita sebut huruf zal. Zal. Tak boleh macam ni. Ra. Tak boleh. Ra. Lidah tak keluar. Sedikit saja keluarkan lidah dengan lembut. Za. Sama. Nak tahu kedudukan makhraj huruf zal, letak hamzah. Okey. Huruf sa pun sama. Keluar lidah, sebut fa. Okey, keluar lidah. Letak hamzah kat depan. Okey. Za. Yang ini ialah makhraj yang sama, tetapi za adalah huruf tebal. Jadi tak boleh senyum. Huruf tebal, letak jari Allah. Keluarkan lidah sedikit, hempit ke tepi kerana huruf za adalah huruf itba. Iaitu sifat itba ni adalah sifat paling tebal. Huruf za. Macam mana nak tahu kedudukan huruf za? Letak hamzah. Au. Jadi tak boleh az. Tak boleh. Jangan senyum. Au. Jadi dah berapa huruf tebal tadi? Iaitu huruf ta dan huruf za. 1, 2, 3, 4, 5 dah huruf tebal. Dan seterusnya ialah huruf yang mana makhraj hurufnya ialah hujung lidah tolak dekat sini. Hujung lidah tolak dekat belakang gigi kacip atas. Belakang kacip bawah. Okey, keluarlah huruf apa? 3 huruf adik-beradik ni. Iaitu 2 yang nipis dan 1 huruf yang tebal. 2 nipis istifal dan 1 huruf isti'la dan juga itba. Huruf itba ada 4, sad, dad, ta, za.
Huruf sad. Jadi macam mana ini? Kalau dia nipis, sebutan dia mesti senyum, lebarkan mulut. Zai, sin, sad. Automatically galihkan dia sebab huruf sad ni adalah huruf yang tebal. Okey, kita sebut satu-satu. Kalau dia berbaris atas, z. Jadi dia ada sifat apa? Bila dia tolak, di sini kita tolakkan lidah kita ke bawah, place our tongue to the bottom of our teeth. Our teeth kat sini, tolak kat sini. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi safir, keluarnya sifat yang berdesir. Jadi huruf zai sin sad ni adalah sifat dia, iaitu sifat tunggal safir. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Macam mana nak ketahui huruf zai? Letak hamzah. Keluar safirnya. Tak boleh salah. Sambil senyum, tolak Okey, huruf sin sama. Kena ada itu dia sifat safir. Kalau bismillah, tak boleh. Bismillah. Okey. Huruf sad, begitu juga huruf sad. Huruf sad ini dia adalah sifat safir dan dia tebal. Jadi tak boleh sad. Tapi macam mana? Letak jari, sebut sad dalam keadaan masam. Sad. Letak hamzah dekat depan, jadi apa? Os. Kontrol, jangan os. Dia jadi lain. Kedudukan makhraj kita punya, sebutan makhraj kita tak akan tepat bila kita munjung. Tak boleh. Keluarkan safir dulu ni. Yang paling penting ialah safirnya. Kalau tak betul. Dan macam mana nak keluarkan huruf sad ni tebal? Mulut kena gelembung. Okey. Jadi ini adalah kedudukan makhraj, dan ini adalah huruf sad, iaitu huruf yang tebal. Okey, huruf tebal. Dan seterusnya ialah huruf apabila hujung lidah, tengah-tengah lidah tolak dekat langit-langit. Tengah-tengah lidah tolak dekat langit-langit. Okey, keluarlah huruf jim. Shin. Iya. Letak lidah tengah-tengah, keluarkan huruf makhraj huruf jim, shin. Iya. Jim, shin. Iya. Okey, macam mana huruf jim? Ini adalah adik-beradik. Semua huruf nipis. Semua senyum. Ja, sha, iya. Semua huruf nipis senyum. Ja, sha, ya. Macam mana nak tahu huruf jim? Okey, kedudukan makhraj letak hamzah kan? Lidah, tengah lidah kan tolak dekat atas langit-langit. Dekat langit-langit. Okey, shin, Okey, dia ada sifat berserta dengan tafashi. Yang ini tadi tak ada tafashi, sebab tu sifat lain-lain. Cuma kita ketahui bahawa ia adalah sifat nipis, iaitu sifat istifal. Sama. Tetapi keluar huruf tak sama. Sha, dia ada sifat tafashi. Ya, ai, ya, ai. Kalau ai, tak betul. Okey. Jadi ini adalah makhraj huruf lidah. Jadi, dan yang terakhir makhraj huruf lidah ialah huruf dhad. Okey, huruf dhad ni kenapa Ustazah tanda tekan merah? Kerana huruf dhad adalah huruf ista'la. Ista'la apa? Terangkat lidah. Okey, ista'la. Jadi huruf dhad ini adalah huruf, dia tak ada adik-beradik. Satu sahaja adik-beradiknya, iaitu makhrajnya apa? Tengah di tepi lidah tolak ke geraham. Ni Ustazah tak tulislah, tak lukislah geraham atas ni. Tetapi kedudukan dia macam ni. Huruf dhad ni tepi lidah. Ini Ustazah besarkan sikit. Tepi lidah. Ni tepi, tolak ke geraham. Ni gigi geraham atas. Jadi tolak ke tepi dengan perlahan. Okey, jadi bila kita sebut huruf dhad macam ni. Dhad. Kerana bila kita break down, if we break down this huruf dhad, this letter into the letters, kita sebut dhad, bukan dot.
Dod, dol, alif, dal. Do, dot, alif, dal. Dod. Jadi belakangnya tu ada qalqalah. Dod. Sebut satu-satu. Jadi bila kita sebut huruf dod, maka kita kena pastikan tepi lidah tolak ke geraham atas kiri atau kanan. Tepi kiri tolak dekat gigi geraham kiri. Kalau kita kena ikut kepada kesesuaian masing-masing. Ada yang tolak ke kiri, ada yang tolak ke kanan, bergantung. Jadi kalau kita letak kiri, tepi lidah tolak. Od. Jadi sifat dia ialah keluarnya istitolah. Apa makna istitolah? Memanjang. Od. Sebab tu bila kita baca Fatihah, ghairil maghdub, itulah dia sifat istitolah. Iaitu macam mana nak tahu huruf dot ini kedudukan makhraj, letak hamzah. Jadi itulah dia habis berkenaan dengan huruf, iaitu makhraj huruf pangkal lidah. Makhraj huruf lidah, iaitu kedudukan makhraj lidah ataupun lisan. Dan yang terakhir ialah hidung, pangkal hidung, iaitu al-khaysum. Yang mana pangkal hidung al-khaysum ini ialah kita perlu dengung. Huruf dia ada dua, iaitu nun dan mim. Mim, falam, dia keluar ke hidung. Kalau kita tutup hidung, kita tak boleh sebut ni huruf nun dengan mim, kerana dia adalah huruf khaysum. Huruf lain kita tutup hidung masih lagi kita boleh sebut. Contoh huruf suara as, az. Tapi kalau kita tutup hidung, kita sebut huruf nun. Tak boleh. Tak boleh. Itulah kedudukan kenapa huruf nun dan huruf mim ini termasuk dalam huruf khaysum. Dan yang seterusnya ialah huruf bibir. Dua bibir ni setiap ni makhrajnya tak sama. Walaupun ustazah dia dalam keadaan makhrajnya bibir, tetapi hurufnya tak sama. Huruf ba ialah apabila dua bibir yang ditekan secara berat. Huruf waw, dua bibir moncong. Au, wa. Sebab tu jangan sebut wa. Walau, waw, kemudian baru sebut dot dengan betul. Walad, jangan walad, wow. Dan mim ialah dua bibir yang dirapatkan secara ringan. Sebab tu jangan baca macam ni. Falam, tak mau. Falam, mim. Dua bibir yang disebut dibaca dengan ringan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, mim, ma. Okey, dan huruf fa. Huruf fa iaitu huruf dua bibir bawah, iaitu dua bawah, kemudian dua bawah, baris bawah, kemudian bibir bawah letak dekat gigi atas. Jadi keluarlah huruf fa. Jadi bila kita nak tahu makhraj huruf fa, F. Okey. Dan habislah kita tentang makhraj. Dan yang terakhir ialah al-jawf, iaitu huruf apa? Huruf alif, waw dan ya, huruf mad. Huruf mad. Iaitu huruf mad, iaitu ma, mi, mu. Huruf alif, waw dan ya. Jadi sebab tu huruf-huruf yang disebut dengan muhaqqaq ini ialah huruf yang dikenal pasti daripada huruf lidah, bibir dan juga dan sebagainya. Jadi makhraj huruf setiap ni ialah ada berapa makhraj huruf? Ada 5 makhraj huruf, iaitu keluar tempat keluarnya. Kita ketahui bahawa seperti mana yang telah saya terangkan tadi. Jadi sebab tu kita perlu mengetahui bagaimana kedudukan makhraj ini. Jadi untuk yang seterusnya, ustazah nanti akan sambung topik seterusnya, iaitu selepas ini nanti ustazah akan pergi untuk menyebut satu-satu. Selepas kita tahu makhraj huruf masing-masing ni, dah tahu dah mana huruf lidah, mana huruf kerongkos. Sebab apa? Kalau tak tahu ni, ustazah tak ajar ni,
nanti tak tahu macam mana sebutan urut tu daripada mana, macam mana nak sebut urut ta, tekan kat mana lidah tu, kat atas ke kat bawah ke, kan. Jadi urut sin, lidah dekat mana, dekat atas ke tengah ke, nak parking kat level mana urut sin tu lidah. Jadi sebab tu kita perlu mengetahui ni kedudukan. Untuk ustazah sebelum pergi kepada topik seterusnya, iaitu nanti selepas ini kita akan talaki sebutan huruf satu-satu. Jadi jangan lupa untuk topik yang seterusnya, jangan lupa like dan juga komen dan juga subscribe, itu yang penting subscribe, dan juga kita share kepada yang lain-lain dan dapatkan lebih banyak lagi komen untuk ustazah, supaya nanti ustazah akan minta untuk admin untuk terus cepatkan untuk kita siarkan lagi siaran yang seterusnya. Jadi untuk kita ni, kita sama-sama berkongsi ilmu, dan jangan lupa kita terus sebar-sebarkan ilmu ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sebarkan dengan asbab kita sebar itu, maka orang lain akan mengambil ini sebagai satu manfaat dan kebaikan untuk ilmu akhirat, maka di situlah pahala kita berpanjangan bersama dengan kedua ibu bapa kita. Jadi untuk itu sekian daripada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.